Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu dan sembang-sembang pada ketika ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, follower, subscriber sekalian. Semoga dirahmati Allah dan apa yang akan saya kongsikan ini diharapkan dapat dikongsikan, dapat disebar-sebarkan kepada teman-teman, rakan-rakan yang lain agar ianya berpanjangan manfaatnya, insya-Allah. Kawan-kawan semua, dalam 2-3 hari ini agak berlegar lah di social media atau di media-media membincangkan berkaitan tentang pendakwah yang ke penjara lah, yang dihukum dan kemudian dipenjarakan. Dan walaupun ianya kelihatan agak tak sedap didengar oleh kita, sebab sosok tubuh yang bergelar sebagai seorang pendakwah adalah seseorang individu yang dihormati, yang disegani, yang senantiasa mendapat perhatian, malah menjadi panduan ataupun menjadi rujukan masyarakat. Namun apabila terlibat atau terjebak dengan perkara berkaitan dengan unsur-unsur jenayah, maka benda ini agak membuatkan kita rasa terkilan, kita terkejut dan seolah-olah macam seakan tak percayalah. Dia kalau nak sebut tentang pendakwah ataupun ulama yang dipenjarakan, itu dalam sejarah bukan benda asing, bukan benda biasa. Kalau anda semua pernah baca sejarah, memang ada di kalangan ulama-ulama yang dipenjarakan atas sebab-sebab tertentulah. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjarakan kerana beliau menolak fahaman pemerintah Abbasiyah ketika itu bahawa Al-Quran adalah makhluk, iaitu satu doktrin pada ketika itulah, dan dipenjara, disebat, dan ada lagi lah hukuman-hukuman yang dikenakan ke atas beliau. Namun beliau sangat-sangat teguh akan akidah beliau, sangat kuat akidahnya, teguh jiwanya. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga pernah dipenjara kerana beliau menolak jawatan qadi yang ditawarkan khalifah. Sebab apa? Sebab dia tak mau jadi alat politik, kerana beliau bimbang nanti beliau akan maknanya ditekan oleh orang-orang politik pada zaman itu. Maknanya walaupun hukum itu adalah hukum yang mesti berpandukan Al-Quran dan Sunnah, tapi dibimbangi kalau terikut-ikut cakap-cakap orang politik pada waktu itu. Maka itu keputusan yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, menolak jawatan qadi yang ditawarkan. Kemudian siapa lagi? Tokoh terkenal Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga pernah dipenjarakan. Siapa lagi? Ramai lagi lah. Imam Nawawi pernah, Imam Hasan Al-Banna pun pernah, ramai lagi lah. Cuma rakan-rakan semua, berbeza dengan situasi yang berlaku pada hari ini adalah pendakwah ataupun orang yang menyampaikan ajakan ataupun seruan ke arah Islam ini, mereka terlibat dengan perkara yang agak tak sedap kita dengar lah, tak syok lah kalau nak cerita pun. Cuma rakan-rakan semua dah tahu kan apa isunya. Tapi apa yang dapat saya simpulkan, walaupun ada juga cakap-cakap kata mereka juga manusia, mereka juga adalah insan biasa, ada kelemahan. Sebab itu saya juga sebagai seorang pendakwah dan sangat-sangat mengharapkan semua rakan-rakan penonton doakanlah saya, doakanlah kami di barisan pendakwah ini agar senantiasa dalam jagaan Allah, agar sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati dan jiwa sanubari kami ini sentiasa dalam hidayat dan taufik Allah Subhanahu wa taala.
Sebab salah satu daripada kelemahan manusia lah secara umum, tak kira lah pendakwah ke siapa pun, khususnya kaum lelaki, adalah berkait tentang soal wanita, iaitu berkait tentang soal perempuan. Ini bukan cakap saya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah berpesan, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhara ala rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak aku tinggalkan, ataupun tidaklah aku tinggalkan satu fitnah ataupun satu ujian yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki, melainkan ujian godaan wanita, godaan perempuan. Nabi adalah seorang lelaki, maka Nabi sangat memahami jiwa sanubari atau naluri seorang lelaki. Sebab tu Nabi warning, Nabi pesan siap-siap. Godaan wanita adalah satu perkara yang boleh menyebabkan satu orang lelaki, tak kiralah dia orang biasa ke, dia pendakwah ke, dia ulama ke, boleh terjerumus ke arah kebinasaan. Ataupun dalam hadis yang lain juga Nabi pernah menyebutkan bahawa fa inna awwal fitnati bani Israel kanat fin nisa, sesungguhnya satu ujian ataupun kehancuran utama Bani Israel dahulu adalah kerana perempuan. Bani Israel terkenal dengan kebijaksanaan, kepintaran mereka, tapi dia bab perempuan saja habis kiok, habis kena kepak habis. Perempuan punya penangan tu. Sebab itu ulama selain pada yang pernah saya sebutkan, Atha bin Abi Rabah, beliau juga pernah mengatakan, aku ni kalau diberikan amanah untuk jaga harta Baitul Mal, aku boleh jamin, maknanya satu sen pun takkan hilang. Artinya dalam timbunan, dalam pejabat atau dalam kamar atau dalam bilik dia tu ada timbunan harta Baitul Mal, memang dia boleh jamin selamat, dia terjaga. Tapi kata Atha bin Abi Rabah, kata beliau, namun sekiranya kalau aku ditinggalkan berdua-duaan dengan wanita dalam bilikku ini, aku pun tak pasti apa kesudahannya. Yang cakap ni ulama, orang yang tinggi ilmunya pun tak berani nak bagi jaminan akan apa kesudahan kalau sekiranya dia duduk dalam satu bilik bersama dengan satu orang perempuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, maknanya satu dugaan yang sangat berat. Tak kiralah bagi kaum lelaki ke ataupun khususnya pendakwah. Sebab tu saya bercakap pada diri saya dan semua di luar sana, sungguh pun kita berhadapan dengan wanita yang mungkin ada masalah tertentu, ada isu-isu tertentu, atau ada hal yang membuatkan dia sangat berhajat akan nasihat kita, akan panduan kita, akan bimbingan kita. Namun percayalah, ketika itu sangat-sangat kena cermat, kena berhati-hati dan sangat perlu kena berwaspada, kerana dibimbangi ketika itu bisikan syaitan, pujukan nafsu, macam-macam datang ketika itu. Kata orang, line pula clear, orang pun tak nampak. Perempuan tu pula kadang mula-mulanya mengadu tentang masalah suami ke, mengadu tentang masalah kehidupan ke. Lama kelamaan bukan mengadu, dia jadi merayu. Sudah, yang ustaz tu pula lelaki ustaz tu pula lagi sedihnya lagi pula ada masalah dengan isteri dia pula. Mak perempuan pula mai cerita masalah pula. Aduh, macam-macam boleh jadi. Sebab itu ingat, kena sentiasa berwaspada, kena jaga diri, ingat siapa kita, jaga maruah diri kita, jaga nama baik agama. Jangan sampai orang melontarkan kata-kata penghinaan dan macam-macam lagi lah. Namun di luar sana, kalaupun kita dengar berita siapa-siapalah pendakwah ke mana-mana individu
itu disabitkan kesalahan, dikenakan hukuman. Jangan hina pendosa, jangan hina orang tersebut. Ya, kita tak setuju dengan perbuatan dan kelakuan dia, tapi bukan bermakna kita boleh hina dia, maki hamun orang tersebut kerana kita tak berada di tempat dia. Akan tetapi kita doa dalam hati, ya Allah, berilah hidayah dan taufik pada orang tersebut, kepada ustaz tersebut ke, pendakwah tersebut ke, dan ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah daripada musibah, daripada ujian yang aku sendiri pun tak tertanggung ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga pesanan ini sampai kepada semua dan memberikan kesedaran pada saya juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.